kalau diikutkan kepada syarat untuk kemasukan kepada ATM, sebenarnya sudah lama tidak orang kata mengambil calon-calon dengan menggunakan peperiksaan penilaian menengah rendah. Minimumnya kita pengambilan sekarang memang ambil daripada calon-calon lulusan SPM dan SPMB minimum. Dan in fact mulai tahun 2014 kalau tak silap saya, untuk sesetengah cawang di perkhidmatan udara dan laut memerlukan minimum qualification diploma. PMR memang ATM dah lama lah tak ambil. Zakuan Sakri, salam tuan, kalau you masuk UPNM lepas tu keluar jadi rekrut ke atau macam mana? Okey, UPNM ni adalah Pusat Pengajian Tinggi Awam. Dia ada satu bahagian di dalam UPNM ni dipanggil ALK, Akademi Latihan Ketenteraan. Maknanya yang masuk UPNM tapi pada masa yang sama disponsor untuk join ALK ni adalah pegawai kadet. Jadi ada sekumpulan lain pula yang lebih ramai adalah pelajar awam biasa yang mengikuti pengajian biasa universiti. Ada asasi, ada diploma, ada ijazah, ada master, ada PhD. Jadi bergantung kepada anda dalam kategori mana. Kalau anda masuk yang under ALK tu, itu habis belajar anda ni lah jadi pegawai lah. Kalau yang anda ambil diploma ke, anda keluar grad ada diploma, anda boleh apply juga rekrut. Ataupun anda lulus degree tapi pakai duit sendiri UPNM, tak jadi pegawai tentera tapi anda apply pula program GO macam Major Fadlina pun boleh. Jadi bergantung kepada anda masuk sebagai apa dekat UPNM ni. Okey. Masa pegawai graduan TRGM 9 bulan. Okey, untuk pegawai graduan ni biasanya memang tempoh latihan dia tak lama berbanding dengan intake kadet, sebab 9 bulan ni sebenarnya dia ambil masa untuk mendoktrinkan kita daripada awam kepada seorang tentera. Itu dia bukannya untuk training nak jadi jurutera ke, training nak jadi apa. Kita just nak tukar kita punya pemikiran daripada awam kepada tentera, dan of course lah kita punya military etiquette, kita punya cara pemikiran apa semua dalam tempoh 9 bulan. Okey, macam saya sendiri, saya training selama 10 bulan. Sebab tu saya buat latihan pegawai graduan. Ada juga intake yang mengambil masa 9 bulan, 8 bulan. Sebenarnya itu bertakluk kepada jadual latihan yang ditentukan oleh perkhidmatan untuk pengambilan tahun tersebut. Di Malaysia ni kita ada polis tentera tak? Ada. Dalam tentera darat dipanggil MP, Military Police. Dalam tentera laut dipanggil Protela ataupun Provost Tentera Laut. Dalam Air Force dipanggil apa? Provost. Provost Tentera Udara lah. Okey, kini just. Assalamualaikum Pak, apa beza tugas juruteknik TDM dengan EROT dalam menyelenggarakan pesawat TDM? Okey, kat sini kita boleh nampak pertama satu juruteknik TDM, satu lagi juruteknik EROT. TDM maksudnya dia di bawah juruteknik tentera lah, di bawah Tentera Udara di dalam Malaysia. EROT adalah kontraktor. Ingat, kontraktor yang dilantik untuk menyelenggarakan pesawat TDM. Okey, ini adalah satu salah faham lah bahawa nak masuk Navy kena pandai berenang dulu. Tak, saya pun kategori, masa saya join Navy, saya ni kategori yang tak pandai berenang. Jadi waktu anda datang interview tu dia tak test pun anda pandai berenang ke tak. Cuma sebahagian daripada latihan, sewaktu anda menyalin latihan dalam tentera laut ni adalah latihan renang dan ada ujian renang. Dan dalam Navy kalau tak lulus renang anda akan tersangkut dekat pangkat tertentu, anda tak boleh ni. Tapi biasanya dia akan push sampai lulus jugalah. Betul ke training askar untuk perempuan susah? Sama je sebenarnya, apa yang lelaki lalui, perempuan pun kena lalui. Dia bukanlah maksudnya kat sini kita ada bagi leniency ataupun pengurangan kepada perempuan, tapi kita lebih kepada penyesuaian. Ada benda-benda yang tidak sesuai dibuat oleh perempuan. Ada benda-benda yang tak sesuai perempuan buat di hadapan lelaki. Ini bergantung juga walaupun dalam tentera kita masih ada adab. Adab tu masih dijaga. Apa perbezaan wataniah dan RAMD? Okey, RAMD ni adalah anggota tetap. Anggota tetap dia ada Regimen Askar Melayu Diraja. Wataniah pula adalah anggota kerahan ataupun sukarela. Anggota kerahan sukarela ni cara masuk dia berbeza sikit. Dia ada kerja tetap yang lain. Mungkin tuan-tuan ada kaki tangan syarikat swasta dan sebagainya. Tuan-tuan melalui latihan askar wataniah dipanggil APMS.
asas prajurit muda sukarela dan tuan-tuan dah lengkap APMS, tuan-tuan pun boleh join, tuan-tuan akan boleh join Watania sampai tuan-tuan lengkap APMS. APMS dia macam rekrut punya training lah, cuma dia buat sebulan yang versi ringkas. Yang nak masuk RAMD, jadi tentera darat apa semua ni, sama ada dia masuk lah pasukan Melayu ke, ranger ke apa semua, dia pergi training yang lama punya, yang 6 bulan tu. Okay, jadi beza dia, RAMD ni anggota tetap, Watania adalah anggota sukarela yang dikerah. Perempuan boleh ke apply pegawai graduan? Yalah, saya adalah bukti hidup bahawa perempuan boleh apply pegawai graduan. Bila pihak bahagian semua manusia mengeluarkan iklan untuk permohonan pegawai graduan, dia akan bagi tahu sama ada dia ada keperluan pegawai wanita ataupun tidak. Dan kalau ada, dia akan tulis dia buka kepada lelaki dan wanita mengikut syarat-syarat tertentu. Waktu intake saya sendiri, daripada 22 orang, 6 orang adalah pegawai wanita. So sebenarnya boleh apply ke tidak? Boleh, tapi pengambilan masih berlandaskan kepada keperluan semasa perkhidmatan. Okey, untuk tentera laut yang bukan pegawai, dia perlu lulus kelas 1. Bila tuan-tuan habis prajurit muda yang dekat Pularet tu, pusat latihan rekrut tu, tuan-tuan akan berlatih lagi, bukannya dah masuk sebagai staff yang buat kerja. Tuan-tuan kena pergi sekolah pula. Dia panggil sekolah, dalam Navy dia panggil sekolah. Sekolah kejuruteraan, sekolah komunikasi, sekolah protela, untuk belajar kepakaran masing-masing. Sebab waktu rekrut ni tuan-tuan hanya belajar basic ketenteraan. Macam mana Major Fadlina cakap tadi, dia masuk program GO, dia dah ada degree, dia tak belajar dah pasal kepakaran. Dia belajar untuk jadi tentera. Jadi waktu rekrut ni belajar untuk jadi tentera, bukan belajar ada kepakaran. Jadi sebelum nak pergi komando ke apa, tuan-tuan kena lalui satu latihan untuk kepakaran dulu. Sebab Paskal ni bukanlah kepakaran yang utama. Dia dipanggil kepakaran peringkat kedua. Macam orang nak jadi submariner, yang nak jadi aircrew, yang nak jadi Paskal ni, dia tak ada satu kepakaran untuk depa saja. Dia kena lulus kepakaran biasa baru apply. Jurusan apa yang layak untuk pegawai graduan? Okey, sebenarnya jurusan yang layak ni adalah berubah-ubah mengikut keperluan perkhidmatan. Jadi setiap kali dia buka iklan pengambilan pegawai graduan tu, dia akan bagi tahu apa keperluan bidang untuk pengambilan tu. Contoh macam saya cakap ni berdasarkan pengalaman saya. Waktu saya apply dulu, permohonan pegawai graduan hanya dibuka untuk lulusan kejuruteraan sahaja. Dia nak kejuruteraan elektrik, kejuruteraan elektrik kuasa, kejuruteraan elektrik. Jadi jurusan apa yang layak untuk pegawai graduan tu sebenarnya bergantung kepada keperluan semasa perkhidmatan.